Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi. Bertemu lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Tajuk jadual berkala unsur, kita akan membincangkan halogen kumpulan 17. Unsur kumpulan 17 merupakan unsur-unsur yang berada di kumpulan 17 dalam jadual berkala unsur. Unsur kumpulan 17 terdiri daripada fluorine, klorin, bromin, iodin dan juga astatin. Kita akan membincangkan sifat fizik kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. Apabila menuruni kumpulan, warna unsur-unsur kumpulan 17 dia berubah daripada warna yang pucat kepada warna yang lebih terang. Fluorine berwarna kuning pucat, klorin berwarna kuning kehijauan, bromin berwarna peran dan iodin berwarna ungu. Manakala dari segi fizik, apabila menuruni kumpulan berubah daripada gas kepada cecair, di mana fluorine dan klorin merupakan gas, bromin merupakan cecair dan juga iodin merupakan cecair. Dari segi saiz molekul, apabila menuruni kumpulan, saiz molekul semakin bertambah kerana bilangan petala semakin bertambah. Maka daya tarikan antara molekul juga semakin kuat, maka lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul. Kesimpulannya, apabila menuruni kumpulan, takat lebur dan takat didih unsur kumpulan 17 semakin bertambah. Untuk membincangkan sifat kimia sesuatu unsur dalam kumpulan, dalam jadual berkala unsur, kita akan melihat kepada elektron valence. Elektron valence yang sama akan memberi sifat kimia yang sama. Sebab itu, unsur dalam kumpulan yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Unsur kumpulan 17 wujud sebagai molekul dua atom. Dia tidak wujud sebagai atom. Dia wujud sebagai molekul dua atom kerana kumpulan 17 ni atom dia tidak stabil pada suhu bilik. Dia tak boleh wujud sebagai F, Cl ataupun Br. Dia akan berkongsi elektron sesama atom, berkongsi satu elektron, membentuk susunan elektron oktet yang stabil. Maka unsur kumpulan 17, kalau kita nak buat persamaan kimia bertindak balas dengan unsur lain, kita mesti tulis dia sebagai molekul dua atom, iaitu F2, Cl2, Br2 dan juga I2. Unsur kumpulan 17 ataupun halogen mempunyai 7 elektron valence. Maka unsur kumpulan 17 tidak stabil. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, semua unsur kumpulan 17 akan menerima satu elektron. Menerima satu elektron lebih mudah bagi unsur kumpulan 17 berbanding melepaskan 7 elektron. Maka, jika semakin senang satu atom itu untuk menarik elektron, maka dia paling reaktif. So, daripada fluorine turun kepada bromin dan juga iodin, fluorine mempunyai dua petala sahaja, 27. Bermaksud elektron valence dengan nukleus sangat dekat. Jadi, yang paling atas dalam kumpulan 17 adalah paling reaktif. Manakala iodin berada di kala 4, mempunyai 4 petala, sangat jauh elektron valence dengan nukleus. Maka, sangat lemah sifat kimia iodin. So, di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa semakin menuruni kumpulan, semakin kurang reaktif dalam kumpulan 17. Tindak balas kimia yang kita akan bincangkan dalam unsur kumpulan 17 ialah ada 3. Yang pertama, unsur halogen bertindak balas dengan air. Yang kedua, halogen bertindak balas dengan natrium hidroksida. Dan yang ketiga, halogen bertindak balas dengan wool besi. Kita akan lihat dari segi kereaktifan unsur dalam setiap kumpulan 17 apabila bertindak balas dengan air, natrium hidroksida dan juga wool besi. Kita akan tengok dari segi kereaktifan, di mana semakin menuruni kumpulan semakin kurang reaktif.
Tindak balas kimia yang pertama ialah halogen bertindak balas dengan air. Pertama kita akan tengok ialah klorin. Berdasarkan persamaan kimia, klorin bertindak balas dengan air menghasilkan larutan berasid iaitu asid hidroklorik dan asid hipoklorus. Mungkin anda tidak pernah dengar asid hipoklorus. Asid hipoklorus merupakan ejen peluntur. Hasil ini kita akan uji dengan kertas litmus biru lembap. Kertas litmus biru lembap akan bertukar menjadi merah kemudian luntur. Sila perhatikan eksperimen. Perhatikan bahawa tindak balas sangat cepat berlaku, menunjukkan klorin sangat reaktif. Kemudian kita uji bromin pula dengan air, menghasilkan hidrogen bromida dan asid hypobromous. Asid hypobromous juga ejen peluntur tapi kesannya kurang reaktif berbanding asid hypoklorus. Juga melunturkan kertas litmus tetapi mengambil masa yang lambat sedikit berbanding hypoklorus. Dan yang ketiga, iodin bertindak balas dengan air, menghasilkan hidrogen iodida dan asid hypoiodus. Bukan ejen peluntur kerana iodin sangat kurang reaktif. Baiklah, tindak balas yang kedua yang kita akan kaji, halogen bertindak balas dengan besi ataupun ferrum. Kita akan bakar wool besi, kemudian kita akan tindak balaskan dengan halogen. Perhatikan gambar rajah eksperimen. Kita akan letak soda kapur di hujung tabung pembakaran. Tujuan dia untuk meneutralkan gas klorin yang berlebihan. Kerana gas klorin sangat beracun, so bila bertindak balas dengan soda kapur, dia akan neutral. So selamatlah. Perhatikan persamaan kimia. Kita akan menghasilkan ferrum 3 klorida yang berwarna perang. Sila perhatikan video eksperimen bahawa klorin sangat cepat terbakar dan sangat terang, menghasilkan wasap berwarna perang. Itu adalah ferrum 3 klorida. Manakala untuk bromin, kita menggunakan cecair bromin, kita hangatkan seketika. Juga kita letak soda kapur di hujung pembakaran kerana bromin sangat beracun. Jadi bromin yang berlebihan akan dineutralkan oleh soda kapur. Kita perhatikan kepada eksperimen yang dijalankan. Perhatikan warna perang bromin apabila dihangatkan akan bertindak balas dengan wool besi tetapi mengambil masa sedikit untuk berbara dengan terang. Kurang reaktif berbanding klorin tadi. Sekarang perhatikan wool besi mula berbara dengan terang. Kemudian gambar rajah eksperimen berikut ialah iodin, hablu iodin dipanaskan dan bertindak balas dengan wool besi. Juga kita ada soda kapur kerana iodin sangat beracun. Kita akan menghasilkan ferrum 3 iodida. Sekarang kita perhatikan eksperimen yang dijalankan. Perhatikan bahawa pepejal iodin perlu dipanaskan seketika, menghasilkan wasap berwarna ungu. Asap berwarna ungu kemudian bertindak balas dengan besi tetapi mengambil masa untuk berbara. Tetapi berbara dia bukan terang, hanya berbara biasa. Yang ketiga, halogen bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida menghasilkan natrium halida, natrium halat dan juga air, di mana perhatian kita larutan tidak berwarna akan terhasil. Gambar rajah eksperimen seperti berikut. Tabung uji diisi dengan 2 cm padu larutan natrium hidroksida dan kemudian kita alirkan gas klorin. Perhatikan persamaan kimia, kita akan dapat natrium klorida, natrium klorat 1 dan juga air. Yang kedua ialah cecair bromin bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida. Perhatikan hasil pada persamaan kimia yang ditulis iaitu natrium bromida, natrium bromat dan juga air. Dan yang terakhir ialah larutan natrium hidroksida dimasukkan pepejal iodin yang berwarna ungu. Hasilnya sama iaitu natrium iodida, natrium iodat 1 dan juga air. So kesimpulannya, untuk kumpulan 17 semakin menuruni kumpulan, unsur semakin kurang reaktif. Kerana apabila menuruni kumpulan, saiz atom semakin besar, jarak di antara nukleus dengan elektron valens akan semakin jauh, maka semakin sukar untuk elektron ditarik masuk ke dalam petala. We could do it if we tried. I think we could do it if we tried. If only to
the